إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكل. على الله توكل. قال معالف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به بعلومه. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه وتدبر هذا الأمر وإليه ترجع الأكوان فافهم حق فهمه إن كنت ذا فهم والسلام. Sambungan daripada matan dulu, iaitulah la tarhan min kaunin ila kaunin fataku himarir raha yasir wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala an. Mana jangan kamu berpindah, berjalan, mana qalbi kita, bukan jalan jasad, semua qalbi, perjalanan roh daripada makhluk kepada makhluk. Dia buat ibadat tak naik kepada Allah Ta'ala, dia berkisar di alamil murti dengan orang, bermakhluk untuk dapat dunia dan sebagainya. Maka kalau begitu amalan yang dilakukan kasat dia tak lepas terus ke hadirat Tuhan dibandingkan patakuna kahimarir raha, macam himar yang mengisar gandum, di mana yasir dia berjalan, wal makanul ladzi irtahala ilai, tempat dia nak tuju tu itulah wal ladzi irtala anhu, tempat yang dia mula, dia pusing itu balik. Itu maknanya perjalanan tu adalah batal, tak sampai ke Tuhan. Sebab safar al-qalbi min syuhudil khalq ila syuhudil khaliq. Safar al-qalbi, safar qalbi atau perjalanan ruh. Perjalanan qalbi ialah dari makhluk terus ke Tuhan. Kalau daripada makhluk dia sangkut tak sampai ke Tuhan, itu perjalanan dia batal. Ya, maka dibawa hadis sahih sebagai sandaran kepada hujah ini ialah hadis sahih Nabi SAW, iaitulah innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul. Semuanya segala amal sah dengan niat, dan sungguh orang tu seseorang diukur dengan niat. Siapa yang hijrah dia kena Allah dan Rasul, maka hijrah dia kena Allah dan Rasul mana diterima. Dan siapa yang hijrah dia di dunia yusibuha, dia dapatlah dunia, dia tak dapat keridaan Tuhan dan tak dapat mengenal Tuhan. Awi mara'atin yang kihuha, atau dihijrah daripada Mekah Madinah tu kena perempuan. Bagaimana berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dia nakkan Ummul Qais, dia di Madinah, maka dia ikut sekali join hijrah Nabi, tapi hijrah dia nakkan dengan perempuan, dapat menikah je lah. Maka yang kihuha dapat dia menikah kaja Nabi, tapi hijrah dia tak dapat. Jadi hijrah ikut niat masing-masing. Hijrah tu ila ma hajara ilai, hijrah dia ikut niat dia. Maka disambung sini panzur ila kaunihi, maka lihat oleh kamu dia tilik oleh kamu kepada sabda Nabi SAW ni, iaitulah fa hijratuhu ila ma hajara ilai, ya, adalah pindah hijrah tu kepada yang dia berpindah padanya. Kalau dia berhijrah betul kerana Allah, maka sampai dia ke Tuhan. Tapi kalau dia hijrah perjalanan roh dia, perjalanan qalbi dia kepada makhluk, maka sangkut. Ya, dia misi maknanya masuk betul, keluar pun betul. Ya, Quran ajar kita Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidq. Apa dikatakan tempat masuk yang sebenar? Adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku tempat masuk yang sebenar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraj sidqin, tempat keluar yang sebenar.
Yang dimaksudkan mudkhala silkin, masuk sebenar ialah antadkhula fihi billah. Kamu masuk dari semua urusan billah dengan Allah maksudnya. Apa saja yang kita buat semua pandang af'al dia, semua daripada gerak dia, perbuatan dia, taksis iradat dia. Itu mudkhala silkin. Masuk cara benar. Kalau dia masuk ibadat tapi bukan nampak dari Tuhan, dia nampak dia. Ya, dia buat ibadat, dia nampak dia pandai, dia alim, dia hebat, maka dia panggil itu bukan mudkhala sidqin, itu mudkhala kazbin, tempat masuk yang tak betul. Maka bila masuk tak betul, keluar pun tak betul. Dia kalau masuk mudkhala sidqin, dia masuk antadkhula fihi billah. Dia masuk jalan tu dengan Allah, dengan memandang semua kurnia Tuhan, bukan pandai dia, tak ada. Maka tu dia keluar pun betul, antakhruja minhu billah, dia keluar pun dengan Allah Ta'ala juga. Bahawa dia masuk dengan Tuhan, keluar dengan Tuhan, bahawa dia betul. Kalau dia masuk ibadat zahir tapi dengan nafsu, maka dia gagal, dia tak akan jumpa jalan, ya, dia akan terpusing di jalan tempat lain. Sebab tu tidak ada amalan yang boleh menghidupkan lebih, sebab menjadi hidup hati bila dia beramal dengan Allah, bagi Allah, bahawa dia selamat. Ya, la amala arja li hayatil qulub, tidak ada amalan yang terlebih diharap li hayatil qulub, bagi menghidupkan hati, min amalin yakunu billah walillah, ya, adalah amal dia dengan Allah dan bagi Allah. Ghaiban fihi aman siwa, lenyap yang lain, makhluk tak ada dah, terus dia dengan Tuhan, ya. Baula mulahaza fihi wa khuzulihi mubarri'an bihi, maknanya dia lepas daripada memandang akan amal dia, min hauli wa quwwati, daripada haul dan kuwah dia, bahawa dia betul-betul duduk makam la haula wala quwata illa billah, bahawa selamat mana. Itu jalan yang betul. Jadi perjalanan sini hijrah tadi kerana Allah dan Rasul, mana dia masuk billah, maka dia keluar pun dengan makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Dia Tuhan kurniakan ganjaran besar dan kepahaman, pembukaan yang terang. Dan bicarakan pekerjaan ini, kata Tuan Pengarah berkata, fafham tadabbar hazal amr, mana bicarakan, mana perhati betul-betul pekerjaan besar ni, dan kepadanya juga kembali, kepada Allah sajalah kembali segala akuan, mana segala makhluk, ya, ilallahi turja'ul umur, dikembalikan kepada Allah segala urusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asal kita dari Allah, kepada Allah raji' kita kembali. Ya, bila hati manusia terus pergi ke Tuhan, mana dia sah jalan kembali dia, ya, jalan kembali dia diterima. Ya, kalau tak, jalan kembali dia tak sampai, panggil, ya, tersangkut. Maka fahamkan olehmu dengan sebenar-benar faham, kata Tuan Pengarang, faham haqqal fahmi, faham sungguh-sungguh. Jika engkau mempunyai faham, kalau engkau orang yang mempunyai kepahaman yang betul, ambil fahaman betul daripada hadis sahih ni. Dan sejahteralah atas orang yang mengikut petunjuk, ya. Wassalam ala manittaba'al huda, wassalamu, mana keselamatan, ala man, dan mereka ittaba'al huda, yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Habis. Yang ini fikirkan olehmu perbezaan antara dua makam, orang yang berpindah kepada Allah dan Rasul, dan antara makam orang yang berpindah kepada bahagian nafsunya. Ya, dia buat ibadat cantik lah tu, tapi silap dalam dia rosak. Ya, body dah cantik, enjin pula sangkut. Bahawasanya apa, tak berjejak, switch dalam tak berjejak, dia tak connect, dan start tak pergi. Rupa alternator dah rosak. Tak boleh jalan, wow. Silap-silap bateri pula kong habis terus, tak boleh jalan gitu. Ya, cantik luar dah cantik, rupa dalam enjin ada problem. Itulah sini, amal luar cantik lah, kami cantik amal, tapi dalam rosak. Sebab apa? Dalam dia tak menghadap betul kepada hadrat Allah Ta'ala. Dengan sekira telah menjagakan pada permulaan hadis ini, permulaan orang yang kamil, mana orang yang sempurna, seperti yang menjagakan pada akhir hadis, ya, perjalanan orang yang dibawa, ya, itulah perjalanan siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, itu yang sempurna di awal. Tapi kalau di ujung, di hijrah untuk apa? Dunia, yusibuha, dapatlah dunia, ya, apa dunia? Pangkat, jawatan, nama, haibat, orang puji, apa tu semua dunia. Dapat tu je lah, lain tak dapat. Dan adalah menyebutkan dunia dan perempuan. Dunia disebut dalam hadis kan, hijrah dia
lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau dia nak dunia, dia dapat dunia. Kalau nak perempuan, dapat perempuan. Disebut dalam hadis, serta bahawasanya perempuan itu setengah daripada dunia. Kalau ikut dunia pun perempuan dah masuk. Tapi dia taksi sekali lagi, perempuan berada diulang, memberi faham bahawasanya dikehendaki tiap-tiap satu dalam dunia itu daripada syahwah atau daripada harta. Kalau syahwat perempuan, kalau harta ya maklum. Dan murad daripada hadis ini telah keluar daripada dunia dan dari tiap-tiap satu ya bagi Allah Ta'ala. Jadi keluar selain dari Tuhan, dia keluarkan dari kalbi dia tu, keluarkan, baru Tuhan akan penuhkan dengan pengisian jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada yang lain nanti dia kotor, kena buang ya. Dunia ni kita bagi luaran dia, jasad kita lagi, dalam jangan. Dalam tu untuk dia dan ya, untuk urusan dunia kita bagi luar. Kita nak berniaga, nak apa ke, itu urusan jasad yang dan luar. Maka dijaga dengan syariat hukum fiqh dah ada itu. Adapun jalan tinggi untuk makrifat dia tu dalam qalbi. Maka tu ilmu tasawuf dipandu. Dan dua-dua ilmu semua ni sumber ialah daripada Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikayat daripada seorang laki-laki berkata kepada syekhnya. Seorang laki-laki dikata pada gurunya, katakan, apa dia kata, wiridkan olehmu suatu wirid. Maka amarah syekhnya. Dia minta wirid dengan syekh marah dia. Ya, dia punya syekh marah dia. Ya, katanya, adakah aku rasul? Kau nak suruh aku wajibkan hukum-hukum gini-gini, aku rasul ke? Rasul dah cukup, dah siap dah, betul, buat aja. Itu maknanya. Dan mewajibkan segala yang wajib. Aku bukan rasul nak pergi wajibkan benda wajib. Dan segala fardu telah maklum, semua dah siap dah, dalam syariat dah lengkap dah, mana fardu dan segala hukum dah siap. Dan segala maksiat telah masyhur, semua dah jelas lah dalam Quran, hadis Nabi SAW. Maka kalau kita jadikan olehmu bagi segala fardu itu, peliharakan segala kewajipan, segala fardu, peliharakan akan dia. Dan segala maksiat itu tinggalkan. Itu dia sempurna lah. Maka peliharakan olehmu akan hati. Syariat kita jaga, yang mana disuruh buat, yang mana dilarang tinggal. Kemudian kalbi kita jaga, biar sentiasa dia menghadap pada hadrat Allah dan betulkan segala kasat niat. Selesai. Dia bunyi senang kan. Nak melawan dia, nak berjalan, nanti yang kena pimpinan ya. Dan peliharakan hatimu daripada berkendak kepada dunia. Bahawa kita masukkan kendak kita amal dunia. Kalau ada dunia dalam hati seorang, bermakna dia akan jadi rosak. Amalan akhirat pun rosak ya. Itu settle dia itu. Qalbi dia bila lekat bergantung dengan Allah, segala selamat. Amalan akhirat jadi akhirat, amalan dunia pun jadi akhirat. Kalau qalbi dia dalam dia Allah selamat. Tapi kalau qalbi dia dunia, amalan dunia jadi dunia, amalan akhirat menjadi habis. Sebab dia ikut kat dalam ni. Waktu qalbi ni benda penting. Ilmu qalbi ialah ilmu yang paling besar, teman. Sebab dia urusan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tempat tilik Tuhan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tak lihat kepada zahir kita, dia tengok dalam. Apa maksud dia? Bukan tak lihat lahir kita pakai dah pakai seluar pendek, bukan. Maksud tak lihat akhir penentuan tu maksudnya. Kita buat amal dah banyak, last kali nak terima atau kena reject amal, dia akan tengok dia dalam. Wujudul ikhlas dia terima. Kalau tak ada lain dia tolak. Itu maksudnya. Mana kiraan terakhir sama ada diterima atau tidak ialah di mana qalbi, dalam, bukan luar. Luar dia suruh buat, tapi last kali tempat penilaian ialah dalaman ya. Tuhan tak tengok luar saja. Sebab luar banyak orang boleh berlakon. Ada lama tak boleh berlakon, Tuhan tengok tembus maknanya. Hati kaya daripada seorang jumpa guru dia, diminta dia kata apa, dah siap apa, aku bukan rasul nak pergi wajib, benda dah wajib, siap, ikut aja. Yang wajib buat, yang dilarang tinggal, kemudian jaga qalbi kamu. Qalbi jaga ni kita main ilmu tasawuf kan. Ilmu tasawuf ilmu yang sangat detail, membincang perkembangan rohani yang sangat seni dan sangat seni. Jika ibadat cantik boleh jadi maksiat. Takkan ke bahaya ni ya. Ibadat yang cantik boleh terpusing. Sebab apa? Dalam pada dalam munajat akan datang dia kata, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah amal saleh dia,
amal ta'ah dia cukup banyak hebat, tapi masawi dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Ini yang takut. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalam, ya. Sebab kita jasad kita pun kalau urusan luar senang, ya, terkihir sikit pergi urut kan, itu sikit kita hijau luar, tapi bila main dalam, dalam sulit, dia kena pakar kan. Kena masuk kamera dengan apa, ada kos dia tinggi, ya. Bila kos dia tinggi, dia punya kepentingan di situ pun tinggi, cacat cedera pun situ pun besar. Kalau dia jam je jantung, habis kan. Kita wassalam tu, ya. Itu maknanya kalau jantung kita jam, habis satu badan tak boleh pakai. Qalu inna lillahi, tu jantung jasad. Kalau jantung dalam, roh ialah qalbi. Kalau dia rosak, habis rosak yang lain. Itu maknanya. Sebab dia bila berhadap aja satu benda, yang lain ikut. Dalam qalbi kita kalau ada makhluk dalam semayang, dia keluar kan? Allahu akbar, pum, habis dia mengayau. Jadi kalau qalbi dia menghadap Tuhan sentiasa, dia angkat takbir, pum, tu naik, ya, berlazat ia dengan Tuhan. Situ sebab tu dia nak jaga dalam ni. Penting dalam tu biar dia sentiasa ingat. Dan redalah engkau daripada demikian itu pada yang dibagikan Allah Ta'ala bagimu, dan apa yang datang bagimu daripada kurniaan, maka jadikan oleh bagi Allah Ta'ala syukrin, ya. Datang kurnia, apa tanggungjawab tu? Syukur. Apa makna syukur? Tasarruf ma an'amallahu ila ta'atih. Itu makna syukur, tasarruf, kita mengguna pakai segala nikmat pemberian dia menuju ke arah jalan dia, ya, supaya makrifat ke dia dan dekat ke dia. Kalau kita gunakan jalan pemberian dia, gunakan benda yang dilarang, itu dipanggil kufur nikmat, ya. Kita menyalahgunakan nikmat yang besar, tanggungjawab di akhirat itu. Dan apabila datang bagimu kedukaan, ya, maka jadikan dia sabar. Dua ialah, kita duduk dan dua, syukur, sabar. Kalau tinggi lagi dia panggil apa? Syukur dengan apa? Reda, itu lagi tinggi, ya. Dia ada sampai berubah. Bala tu dia rasa nikmat, atau lagi tinggi. Tahak at-talazzuz bil balayat tahaqqukum birridha. Bernikmat dengan ujian bala itu tanda dia mantap dalam makam rida. Sebab makam rida lebih tinggi daripada makam sabar. Sabar dia kadang dia menahan. Kalau rida tak ada, dia serah habis dan itu satu rahsia besar, dia akan dapat makrifat dengan Allah Ta'ala bila duduk dalam maqamur rida. Baru pandang dalam, dia dapat reda. Sebab bala tu penuh diisi dengan rahmat, dengan keampunan, ya, dengan pengangkatan darajat dalam bala tu Tuhan letakkan. Itu kalau dia orang faham situ, dia akan seronok sampai adal man'u ainul ata. Ya, bala tu dikir satu nikmat, itu ahlillah. Kita bala, kita masih nampak bala lagi, ya. Sakit masih nampak sakit, sebab tu kita perlu menahan, sabar, ya. Tapi kalau orang tak ada pandang sakit, dalam sakit tu ada nikmat, dah lain cerita. Ya, dah lain cerita. Kalau dia pandang zahir, dia rasa sakit. Kalau pandang batin, dia rasa seronok. Kawan kita seorang doktor, tiba-tiba kita pergi kat dia, dia keluarkan jarum kan, macam dia tunjuk jarum je. Kita kan kawan nak cocok kawan pula, dia kata kan. Tak ada siapa dia kena cocok dia. Tapi kalau dia faham cocok, bukan cocok saja tu, sakit. Ya, dia pandang maknanya insya-Allah dengan ubat tadi lega penyakit dia, tak apa, ditahanlah kan. Bahkan dia cocok 5 kasih pula. Dia kena cocok 5 kasih. Ya, sakit tapi 5 kasih, sebab dia tak pandang luar, dia pandang dalam. Hakikat disuntik tu ialah satu obat, ya, untuk memberi kesihatan, menyebabkan kita sihat. Begitu tuan, cocok kita dengan bala, sebenarnya nak sihatkan rohani kita. Ya, kita banyak dosa lagi, banyak jauh. Dia cocok sikit pun sedar Allah. Dulu nak sebut Tuhan payah, dia kena bala pun ya Allah, ya Allah. Mulut dia gancak sebut, contohnya lah. Dan begitulah seterusnya, ya. Jadi bala yang datang sebenarnya suntikan, sakit pada zahir tapi ubat dalam dia besar, ya. Dan reda engkau daripada demikian itu pada yang dibahagikan Allah bagimu, ya. Apa saja Tuhan bagi, kita reda. Maka bila reda, dia akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bila reda, no comment, ya. Dia pandang, sebab dia tahu ada hikmat sebalik itu. Maknanya hati dia setuju, hati dia suka dengan apa yang diletakkan Allah Ta'ala kepada dia. Sebab hakikat dia, ma khalaqta hadza batilan subhana. Tidak kau menjadikan satu benda tu sia-sia, tak, semua ada hikmat dia.
Ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar, dan lindung kami daripada sentuhan azab neraka-Mu di akhirat. Dan adalah yang melazimkan atas demikian 4 perkara. Ya, melazimkan perkara tadi atas ialah 4 untuk dapat dia. Pertama, bersungguh-sungguh war'un, kena bersifat dengan wara'. Wara' apa makna? Menjaga, berjaga-jaga. Maka wara' ada wara' yang wajib, ada wara' yang sunat. Wara' yang wajib ialah kita menjaga segala maharim. Kita tak minum arak, kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tak buat benda haram, kan? Itu dipanggil wara' tu. Itu wara' wajib. Ya, kita menjaga diri daripada benda yang diharamkan. Kalau wara' sunat pula, kita jaga daripada benda yang melekakan kita. Ya, berlebih-lebih dalam meleka tu kita jaga. Sebab wara' ni dipanggil satu benda yang sangat besar dalam memelihara agama. Agama terpelihara dengan al-war'u. Ya, sebab Sayyid Hasan Al-Basri ditanya oleh Sayyidina Ali, yang kau mengajar agama, aku nak tahu 2 je. Boleh jawab, terus kau tak jawab, kau berhenti mengajar. Tahu lihat di 2 je, Ustaz. Apa yang menyelamatkan agama dan apa yang menjahanamkan agama. Kalau kau bawa agama, kau tak erti benda ni, apa makna kau bawa? Nah, Abang Sayyid Hasan Basri jawab 2 patah je. Yang menyelamatkan agama ialah ar-war'u wara'. Yang menjahanamkan agama ialah at-tamu, sifat tamak. Jawapan macam ni yang aku nak, kata Sayyidina Ali. Orang macam ni layak mengajar, teruskan. Mudah, kan? Nabi kata al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan, as-saha hasan walakin fil aghniai ahsan, al-haya hasan walakin fil nisa'i ahsan. Sifat wara' tu elok, tapi pada ulama terlebih elok. Ulama model. Ya, kalau ulama tak ada wara' jadi wakra'. Orang nak tengok dia apa benda, tak ada buat contoh, kan? Yang kedua, sifat pemurah baik, tapi bagi orang kaya lagi baik. Dia jutawan, kan? Dia buat masjid 3 orang ni. Seorang saya 2 juta, ini 2 juta, 6 juta, habis selesai terus. Kita bagi apa? RM6. Tunggu berapa tahun tak siap. Buat sikit-sikit, 6 tahun tak siap lagi. Itu mana? Maknanya orang kaya itu mana? Pemurah tak elok, tapi bagi orang kaya lebih elok. Untuk pembangunan Islam pun laju cepatlah. Dan ketiga, haya, sifat malu tu elok, tapi bagi perempuan lebih elok. Perempuan kalau tak ada malu, kiamat terus saja jahanam dunia. Dia telanjang depan orang ramai macam-macam orang. Habis terus. Ya. Maka wara' tu dibagikan oleh seorang ulama pada 2 bagi. Al-war'u war'an. Az-zahir alla tataharrak illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Wara' yang zahir bahawa dia tidak bergerak melainkan semua kerana Allah. Dia berjalan, dia bekerja, darat, laut, semua lillah, bukan lin nafs, bukan bagi nafsu dah. Itu wara' yang zahir. Wara' batin dia tak masuk dalam ingatan kalbi dia melainkan Allah. Di mana dia sentiasa Allah. Kerja buat macam biasa je lah, tapi dalam jalan orang tak tahu, zikir sir orang tak tahu, ingatkan biasa. Tapi dalam dia dengan Tuhan tu lagi baik. Orang tak sedar yang sedia dia ada connect sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah Karim. Dan adalah melazimkan atas agama 4 perkara. Pertama apa? Bersungguh, war'in, wara' sungguh, ya. Dan kedua, membaiki niat tapak dia. Kalau niat tak betul, lebih guntur, tuan. Ya, niat dia penting. Sebab enjin di dalam tu. Sebab Imam Al-Suyuti dalam kitab besar dia, kitab apa? Al-Ashbah wan Nazair. Tadi mesti dia buat master dalam Qawaidul Fiqhiyah. Dia letak di awal al-qaidatul ula, apa dia? Kaedah pertama, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan kita bergantung dengan niat. Niat dia baik, cantik. Niat tak ada, habis. Ya, situ dia letak last kali tu. Segala ibadat kita buat hebat macam mana pun, kalau niat dia cantik, diterima. Kalau tidak, ditolak. Atau makna niat perlu. Mana urusan kalbi semua tu. Dan ketiga, ikhlasul amal, bersih amal dia, mana tidak bercampur dengan kekotoran, riya, ujub, sum'ah, takabur dan sebagainya lah. Dan keempat dia, berserta ilmu. Apa ibadat pun mesti ada ilmu. Tak ada ilmu dia habis. Untuk menjaga syariat, ilmu fiqah dah ada. Untuk menjaga akidah, ilmu suluin dah ada. Untuk menjaga kekuatan rohani kita dengan Tuhan, ilmu tasawuf cukup lengkap. Itu paling kurang. Nak tambah lagi mendalami tafsir hadis sirah, tu pergilah, tu lagi baik. Ya, tapi yang tapak 3 ni kena ada.
Ya, kalau kita kacau benda, kacau dodol, 3 tunggu dia. Dia cabut satu terbalik dia yang 3 kena dia. Ya, sebab 3 ni sifat dia apa? Tasfiyah. Dia membersihkan. Ya, al-Islam munazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka bersih 3 dia. Pertama, pegangan akidah, maka ilmu tauhid selesaikan. Ilmu tauhid membersihkan akidah. Ilmu fiqh membersihkan amalan luar. Jangan ada bid'ah ad-dhalalah, bid'ah yang sesat. Kalau bid'ah yang mandubah tu tak apa, bid'ah ada 5 bagi tu. Mana bid'ah yang sesat kita tak mahu tu. Maka ilmu fiqh dia jaga, jangan amalan-amalan bercanggah dengan zahir amalan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang paling besar kali, qalbi, tempat tilik Tuhan tu. Itu ilmu tasawuf dia selesaikan. Ya, semua tu ada sandaran daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Dan tidak sempurna bagi sekalian itu melainkan dengan bersuhbah, ya, bersahabat seorang yang saleh. Kita nak sempurnakan kewarakan, mesti bersahabat dengan orang yang saleh. Ya. Tanda jelas dia bersahabat. Sahabat Rasulullah, dia dekat dengannya apa? Dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia cantik kan. Bersahabat. Sahabat tu benda besar. 3 dalam ada penerangan dari Quran, daripada hadis dan daripada kalam ulama. Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi hari Jumaat ada baca ayat ni. Wahai orang beriman, bertakwa kamu bertakwa, kemudian kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu serta dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Ya, di kalangan para aulia, para ulama-ulama, kena serta tu. Maka serta tu ada 2. Zahir, kita sentiasa mulazamah menimba ilmu dia dan sebagainya. Batin, kita kena ada sentiasa apa? Rabitah. Rabitah kalau dalam tarekat dia pasang sentiasa membayangkan kita bersama guru tu. Duduk di mana pun kita rasa kita dengan dia je. Jadi macam mana kalau guru kita sebelah kita kan? Lebih atas lagi dia akan rabitah terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita berada, kita rasa seolah kita duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wah, tentulah keadaan kita memang terkawal betul. Ya, bila nak makan kita ingat macam mana Rasulullah makan. Nak berjalan kita ingat macam mana gaya Rasulullah berjalan. Ya, dan seterusnya. Oh, cantik tu. Memang hebat tu. Ya, dia bersama dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama sekali. Sohbah penting. Itu Quran. Kalau hadis pula Nabi kata al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tu ikut agama orang yang dekat dengan dia. Ya, kalau dia dekat dengan orang yang elok, jadi elok. Kalau tidak, sebaliknya lah, teringkas dia. Maka oleh kerana itu Rasulullah wajibkan tu, falyanzur, wajib kamu kena perhati dan semak betul, man yukhalilu, siapa orang yang kamu nak jadikan kekasih dekat kamu. Kena cara mencacak makam dia naik kan. Tak kena menjunam dia tu ke bawah. Ya. Banyak orang teruk sampai hayawan dan tarap di anjing boleh masuk syurga. Ya, semua tahu kan? Kitmir. Sebab dia apa? Dia bersahabat menemankan ashabul kahfi. Kesan dengan diri masuk syurga. Padahal binatang najis pula kan, anjing masuk syurga kan. Tapi kalau dia berkawan tak kena je pum terbalik. Dia dah boleh jadi wali, boleh terbalik kan. Bal'am bin Ba'urah. Ya. Dan boleh terhebat sampai akhirnya dia diuji untuk mendoakan Nabi Musa kalah dalam peperangan. Orang bayangkan awal pun marah dia, tapi dia bersahabat. Siapa dekat dia? Bini dia. Bini dia ayu sekali je bang. Sebab bini dah masuk belakang, orang dah tolak emas banyak berkarung. Masuk pintu belakang. Kerja kau tu kau daya lah, kau punya suami kau pujuk. Doa sekali je. Dia bagi emas berkarung dan habis. Lah dia naik bukit tempat munajat, kuda dia pun tak nak naik. Dia lepas kuda dia jalan. Dia angkat dia tangan dan doa Nabi Musa, Tuhan sentap lidah dia habis terjeli dah. Dan dia abadikan cerita sampai kiamat. Kamasaluhu kamasalil qad. Bandingan Bal'am ni macam anjing tuan kata. Ketinggal ke dia terjeli lidah. Itu maksud dia apa? Dah tinggi dia boleh jatuh balik. Ya, Tuhan nak jatuhkan dia boleh jatuh, dia nak angkat dia boleh boleh angkat. Jadi kes di antara sebab ialah sohbah, persahabatan. Dia kalau sahabat kena dengan para awliya, orang kasih memang cepat dia naik. Itu daripada hadis. Ke dalam kitab ni pun ada akan datang. Ini kita baca ni.
Ni ada jumpa di tempat ni bawah matan. La tashab man la yunhiduka halu wa la yudulka 'ala Allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan mana orang yang tidak mendirikan di kau halnya. Mana kita berkawan dia, kelakuan kita tak jadi dekat dengan Tuhan dan tidak menunjukkan di kau atas Allah perkataannya. Dia bercakap makin jauh kita dengan Tuhan. Tu jangan buat sahabat. Jangan bersahabat orang yang mana perangai dan percakapan dia tak bawa kita kat Tuhan. Jangan bersahabat. Orang macam ni kita jadikan dia kenalan saja. Kenalan lain ni. Kenalan jumpa tanya apa khabar, nak belanja teh kata tak apa tu. Ya, sahabat nak dia rapat betul. Sahabat ni kalau A dengan B, kita nak kenal A tengok B, nak kenal B tengok A. Itu maknanya. Dia ittisaf. Mana kalau budak kata apa? Dia ngam. Dia ngam tu. Kalau tak ngam tak boleh sahabat. Ahli dunia dengan ahli akhirat dia tak boleh join kan. Ya, kalau ahli akhirat, orang betul-betul cari jalan akhirat dengan orang dunia yang tidak tahu, dia tak ngam tu. Kalau dia duduk cerita lain pula orang. Ini cerita lain, dia cerita lain. Dia tak ngam. Ahli akhirat dengan ahli, ahli dunia dengan ahli dunia, ahlillah dengan ahlillah. Ya, itu lain dia dan. Sebab Quran sebut tu, kullu hizbin bima ladaihim parihun. Tiap-tiap puak dia seronok dengan puak dia. Ya, puak ahli maksiat dia seronok maksiat. Kan? Puak ahli taat dia seronok orang taat. Kan? Orang ahli taat dia tengok nak pergi sembahyang maghrib, dia tengok budak-budak tu main bola dan azan ni, budak-budak ni apa dia kata, nak azan kau tak siap lagi, dia menyeling kepala kan. Yang budak main bola ni pula, untuk tu tak penat pergi masjid dia ni. Dia pergi masjid apa dia dapat tu, tak penat dia. Fikrah lain-lain, yang ni kepala lain, kepala lain, dia tak boleh sama kan tu. Dia seronok lain dia, yang ni seronok lain dia. Sebab tu kita minta biar kita jadi lain ahlillah. Ya, lain ahlillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta masuk jalan orang yang mendapat petunjuk Allah Taala. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Allahumma ja'alna minhum. Jadi kita di kalangan orang tu baru dia selamat. Atau anda bersahabat dia, faedah bersahabat 3 dia tu. Dengan bersohbat dengan orang saleh dan syekh yang memberi nasihat, dan kerana inilah diisyaratkan mu'alif dengan katanya, kata Syekh radhiyallahu an, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan engkau bersahabat, mana buat hubungan yang cukup rapat dengan siapa? Orang yang tidak mendirikan akan dikau halnya. Mana kita tak dapat mendirikan akan kedudukan kita dengan Tuhan jadi cantik oleh sebab kelakuan dia tadi. Kita berkawan dengan dia makin jauh. Ya. Budak pun kita takut. Kita anak-anak ada 18 tahun lagi risau lah. Dia tak kena join dia habis kan. Ya, sebab bersahabat sekarang tak payah jauh, ujung jari satu dunia dia gaya orang. Ya, kejap je dan Allah. Dan menunjuk akan dikau atas Allah perkataannya. Maknanya kelakuan dia dan perkataan dia tidak memimpin kita kepada Ta'ala. Maka orang ni jangan jadikan sahabat, jadikan dia kenalan saja. Ya, kenalan penting kan. Sebab kita nak sampai mesej kena kenal. Lagi banyak kenalan lagi baik. Sebab kita nak sampai mesej Islam kan. Sekarang pun senang dia dakwah pakai tolak. Tapi nak dapat, jangan dapat, cari betul-betul orang yang betul-betul dapat manfaat, kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Yang paling dekat ya beneran ahlillah. Ahlillah ni kaedah dia, sifat dia, kita tengok dia hati kita kagum Tuhan. Tengok wajah dia hati kita ingat Tuhan. Itu dalam hadis sebut, khiyarukum man zakkarukum billahi ru'yatuh wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang bila kamu lihat dia je, hati kamu ingat kepada Allah. Kita lihat dia je, kita ingat Allah, banyak dosa aku. Ya, kalau kita duduk dengan majlis ulama besar, wali-wali besar, kita duduk Allah, malu, kita banyak dosa. Kita ingat sebab apa tu? Sebab dia power tu. Allah Ta'ala bagi nur dia tu. Nur qurbi, nur unsi panggil. Nur kejinakan hati para awliya, pum, kita terasa kita jauh. Dia kalau duduk orang tak sembahyang, ni jahat, ni aku lagi baik. Lain tu kita nampak kita pula baik lah. Kawan orang atas, kita rasa kita kurang. Kalau kawan bawah, kita rasa baik. Budak sekolah, budak belajar, dia kena kawan dengan orang lebih atas. Dia nombor 10, nombor 9, dia kena kawan nombor 1. Baru dia berlawan. Kalau dia berkawan nombor 45, dia kata dia pandai. Aku nombor 5, aku nombor 10, okay, andal lagi lah. Kalau kawan dengan satu, dia sentiasa rasa kurang. Itu baru jadi baik. Dia akan sentiasa ada peningkatan.
Itulah perjalanan kerohanian, kawan dengan ahlillah. Ya, baru kita akan selamat. Dan paling tinggi ahlillah daripada dia nabi-nabi, atas lagi rasul, atas kemuncak sayyidul mursalin wa huwa rasulullah SAW. Itu paling tinggi lah. Tuan. Maka jangan kamu bersahabat dengan orang, kelakuan dia tidak menunjuk engkau atas Allah. Perkataan dia itu juga. Dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawanan demikian itu. Yang sebaliknya, cari orang yang mana dia bercakap, hati kita dekat dengan Tuhan. Dengan akhlak dia, kita tengok kita lagi dekat Tuhan. Tu cari orang macam tu. Maka orang macam tu kita sentiasa pula tambah rohani kita, sentiasa rabitah dengan dia. Ya, kita rabitah dengan syekh-syekh besar, ulama besar, kita sentiasa ingat, seolah berasa majlis dengan dia. Cantik jalan dia. Ya. Iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Allah. Ada seorang wali tanya, aku tak kenal melainkan dia. Siapa dia? Allah. Oh, dahsyat tuan ni. Kita banyak kita kenal lain, Tuhan tak kenal, tu yang bayar. Dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang ubudiyah. Ya, dia memimpin kita ke atas penterjemahan kehambaan dengan Tuhan. Orang tu cantik Tuhan. Dan adalah hemmahnya, ta'aluk pada Allah Ta'ala, terangkat daripada segala makhluk. Mana hemah dia tinggi. Ya, hemmatur rijal taqta'ul jibal. Hemah lelaki boleh kat gunung. Itu maksud dia, hemah dia tinggi. Dan hemah yang paling tinggi apa? Qalbuhu mu'allakun billah daiman. Hati dia bergantung dengan Tuhan sentiasa. Itu hemah paling tinggi. Ya? Dan sesungguhnya telah gugur manusia daripada matanya. Apa maksud dia? Bagi dia tengok makhluk ni macam tengok tunggul, tak ada apa kan. Maksudnya apa? Orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab hati dia bukan di situ. Yang dia takut ialah murka Tuhan, yang dia nak ialah pujian Allah, kasih sayang Tuhan. Itu boleh betul. Ya, dia keluarkan makhluk daripada kalbi dia, boleh selamat. Maka tiada memandang ia baginya perbuatan. Ni dia karam tuan, dia tak nampak lagi dah. Tiada perbuatan melainkan minallah dari Allah Ta'ala. Itu boleh nampak. Betul kata Muhammad Khalas Silkin tadi, dia masuk betul dengan Tuhan. Dan tiada menghendak ia bagi nafsunya. Mana bahagian nafsu semua dekat habis. Ya, dan adalah dalam segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki syarak. Amalan dia cantik dengan hukum syariat. Daripada tiada taksir, tiada cuai. Dan inilah sifat orang yang arif. Ya, arif billah, orang yang kenal Tuhan, itulah sifat dia. Ya, mana dia sentiasa qalbi Tuhan. Arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Orang yang arif apa? Ittiraruh. Al-arif la yazalu tiraruhu, mana qalbi dia sentiasa fakir dengan Allah Ta'ala, sentiasa. Itu dia panggil ittirar. Yang kedua, wala yakunu ma'a ghairillahi qararu. Tidak ada selain Allah mententeramkan jiwa dia, seronok jiwa dia, tak. Dia seronok hanya dengan Tuhannya. Bi falyafrahu. Dengan aku nak kamu gembira, Tuhan kata. Itu betul. Itu pakaian orang arif. Kalau seronok dia dengan makhluk lagi, itu jauh lagi. Ya. Dia seronok letak kat mana? Qalbi, semua dalam. Ya, bila qalbi seronok dengan dia, macam mana kita nak seronok dalam ibadat? Ya. Maka kena banyakkan apa? Zikir. Pusing-pusing balik, zikir kena banyak. Sebab zikir pembantu dia. Ya, dia tutup dalam, dia ada cas nur. Az-zikr lahu nurun. Iza kasuran azkar kasuran anwar, wa iza kasuran anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qararu. Siapa banyak zikir, banyak nur dia. Siapa banyak nur dia, dan saya sir dia akan bersih. Dan bila sir dia bersih, dia layak duduk ke hadrat Allah Ta'ala. Tuhan. Ya, walasi pusing balik, zikir banyak anda ni. Habis. Sehingga Ibn Atta' kata, kau zikir tak usah pun jangan tinggal. Dah lepas kan dulu, la tatruk zikr li adam huzur ma'allahi fi. Kamu jangan tinggal zikir, walaupun kau zikir tu khayal, jangan tinggal, bawa sampai dia hadir. Dan kendak kita tu Allah Ta'ala tahu. Dia sungguh-sungguh lama dia akan buka sikit-sikit. Ya. Habis. Dan inilah kita sifat orang yang arif, orang yang benar-benar mengenali Tuhan ni. Dan orang yang muwahhid, mana orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Muwahhid, mim waw ha dal. Muwahhid, mana orang yang betul-betul masuk dalam tauhid khas. Orang tauhid khas, tunggal dia dengan Tuhan. Tauhid mana menunggalkan. Kita menunggalkan dari segi etikad, itu peringkat awam.
Ini menunggalkan segi keperasanan. Yang diperasan dia ya Tuhan. Itu tauhid khas ni. Mana keperasanan syuur qalbi dia hanya satu je. Dia dengan Tuhan ni. Kun ma'allah. Kau sentiasa dengan Tuhan, Tuhan akan buka tarallaha ma'ak. Tarallaha, Tuhan akan buka qalbi kamu ma'ak berserta dengan dia. Sentiasa dengan dia. Itu satu makam kedudukan yang tinggi. Dan satu lagi kata Syekh Abdul Salam radhiyallahu an, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia. Kita berkawan dia tak ada kerja lain. Asyik gesik sampai dia punya cap jari pun hilang. Asyik gesik tak habis-habis. Orang tarik sikit tu kan dia gesik. Dia kepala dia tak ada benda lain, dunia semata-mata. Ya, maka dia akan rosak tu. Ya. Dia akan jadi mabuk. Ghasyiyatkumus sakratan, itu dalam hadis. Memabukkan kamu dua kemabukan. Sakratul hubil ash, satu mabuk melayan kena hidup dunia tak habis-habis. Siang malam pagi buka je mata kerja dunia, sampai mati pun kerja dunia tak habis-habis. Ya, ibadat langsung dia tak kira habis tu. Dia akan mabuk, rosak. Ya, mabuk ni lebih teruk daripada arak ni. Arak kalau dia orang minum pagi, mungkin petang dia clear dah. Ya, haram tu memang diharam, tapi mana clear cepat. Yang ni kalau kena kadang sampai nafas akhir dia pun tak hilang lagi. Dia kena mabuk. Kehidupan bahaya betul. Barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia, duduk dengan dia tak ada kerja lain, itu je kerja dia. Maka sebenarnya adalah memberi kejahatan akan dikau. Itu makna mudarat besar sebenarnya. Ya, maka orang macam ni jangan kita jadikan janggapan. Kenal dia tak apa, kenal lebih kurang, jalinkan hubungan dah. Jangan rapat-rapat bahaya, kan dia jangkit bahaya. Barang siapa menunjuk kamu atas amal, maka sebenarnya adalah ia memberi Allah Ta'ala akan dikau. Mana engkau akan dapat pemberian Allah. Dua. Yang ketiga ni paling mahal. Barang siapa menunjuk akan dikau atas Allah, dia pimpin kita makrifat dengan Tuhan terus, adalah memberi nasihat akan dikau. Itulah sebenar-benar orang yang memberi nasihat, mana memimpin kita terus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ja'alna minhum wa ta'ala buka. Dan kata si Abu Hasan radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirana Allahumma salli fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina ra'uf. Allahumma haqqiqna bi haqaiqil ahli qurbi wasluk bina ya Allah masalikal ahli jazab bi jahi habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi kiram. Walhamdulillah. Subhanakallahumma